Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan hari ke-251 PKP dilaksanakan dan hari ke-167 PKPP dilaksanakan. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 2,795 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 13,326 anggota telah melakukan sebanyak 52,197 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan kepatuhan SOP di seluruh negara. Sebanyak 3,548 pasaraya, 4,668 restoran, 1,299 kilang, 1,692 pasar awam dan pasar tani, 2,914 tempat ibadah serta 1,359 tempat riadah telah diperiksa. Semalam PDRM telah menahan 807 individu di atas kesalahan engkar arahan SOP. Daripada jumlah itu, seramai 747 telah dikenakan kompaun, manakala 52 diraman dan 8 dijamin. Antara kesalahan engkar SOP termasuklah yang paling tinggi adalah aktiviti pusat hiburan, iaitu sebanyak 475. Yang lain-lain seperti tidak memakai pelitup muka, gagal mematuhi arahan penjarakan fizikal dan lain-lain lagi. Dan Task Force akan terus mempertingkatkan pemeriksaan dan akan mengambil tindakan kepada individu yang engkar dan juga pemilik premis yang engkar. Mengenai kawalan sempadan negara, Ops Benteng melibatkan semua unit, semua penguatkuasa beruniform, dan mereka terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolosi oleh parti yang fokusnya diberikan kepada laluan-laluan tikus yang telah pun dikenal pasti oleh pihak berkuasa. Semalam Ops Benteng telah menahan 85 parti serta merampas 3 kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Sebanyak 266 sekatan jalan raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara yang melibatkan 200 sekatan jalan raya ATM, 57 PDRM dan 9 daripada AKSEM. Orang ramai saya seru supaya menghubungi nombor 011-6251-1233 untuk menyalurkan sebarang maklumat mengenai keberadaan parti di negara kita dan juga yang merentas sempadan. Mengenai Ops Sanitasi Awam, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melaksanakan 11,722 Ops sanitasi yang meliputi 137 zon. Semalam 30 Ops sanitasi dilaksanakan di 6 buah negeri dan 1 wilayah persekutuan, iaitu Melaka, Sabah, Perak, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Terengganu dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Ops sanitasi semalam melibatkan 213 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 4 agensi lain, disertai juga oleh 39 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib secara kumulatif sejak 24 Julai sehingga 22 November, seramai 73,248 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu-pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 10,384 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 75 hotel dan 18 premis-premis lain di seluruh negara. 404 individu dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala
62,400 individu telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Semalam seramai 942 individu telah tiba di semua pintu masuk antarabangsa dan kesemuanya menjalani kuarantin wajib di seluruh negara. Mengenai barang keperluan asas, semalam KPDN HEP telah membuat 672 pemantauan harian ke atas 12 jenis bekalan barangan, termasuk 496 di peringkat peruncit, 148 pemborong dan 28 pengilang. Secara keseluruhannya, bekalan barang keperluan adalah mencukupi dan mampu untuk menampung keperluan dalam negara secara berterusan dan mudah diperolehi. Secara pegawai penguatkuasa KPDN HEP juga telah melakukan 962 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPP dan mendapati kesemua premis yang telah diperiksa telah mematuhi SOP yang ditetapkan. Dalam tempoh PKPP ini, kerajaan ingin menggesa pengusaha dan orang ramai yang menjalankan kegiatan untuk membeli belah ini supaya sentiasa mematuhi SOP yang diperkenalkan, sama ada oleh pelanggan, begitu juga dengan pemilik premis perniagaan. Dan seperti biasa dinasihatkan supaya tidak membawa anak-anak kecil yang dianggap berisiko tinggi, begitu juga dengan warga emas untuk sama-sama pergi keluar membeli belah ini. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD di Taman Mesra Sandakan Sabah mulai 28 Oktober yang kemudiannya dilanjutkan sehingga 24 November 2020. Sehingga kini KKM telah melaksanakan sebanyak 1,171 ujian saringan dan sebanyak 174 kes kumulatif positif COVID-19 telah direkodkan. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan hanya 43 kes aktif dicatatkan di lokaliti ini dalam tempoh 14 hari, iaitu antara 8 hingga 21 November. Sehubungan dengan itu, di atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di Taman Mesra Sandakan Sabah pada 24 November 2020 seperti mana yang telah dijadualkan. Walau bagaimanapun, mereka masih tertakluk kepada SOP PKPB yang dikenalkan untuk seluruh negeri Sabah. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Plaza Hentian Kajang mulai 28 Oktober sehingga 24 November. Sehingga 22 November, KKM telah melaksanakan sebanyak 5,752 ujian saringan dan sebanyak 462 kes kumulatif COVID-19 telah direkodkan. Sehingga kini semua sampel-sampel saringan telah diperolehi dan tiada sampel yang masih menunggu keputusan. Sehubungan dengan itu, di atas nasihat dan penilaian risiko KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di Plaza Hentian Kajang pada 24 November, iaitu besok sebagaimana yang dijadualkan. Walaupun penduduk di sini masih tertakluk kepada SOP PKPB untuk seluruh negeri Selangor. Kajian sebelum ini juga telah melaksanakan PKPD di Medan 88 Salak Tinggi, Sepang, Selangor mulai 12 November sehingga 25 November. KKM telah melaksanakan 619 ujian saringan dan 56 kes positif COVID-19 telah direkodkan di lokaliti ini. Berdasarkan penilaian risiko yang dijalankan oleh KKM, ianya mendapati situasi COVID-19 di lokaliti ini menunjukkan tren penurunan dan terkawal. Oleh itu, di atas nasihat KKM, sidang khas bersetuju
untuk menamatkan PKPD di Medan 88, Salak Tinggi, Sepang, Selangor pada 25 November seperti yang dijadualkan. Dan mereka juga masih tertakluk kepada SOP PKPB peringkat seluruh negeri Selangor. Sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan daripada KKM mengenai insiden jangkitan kes COVID positif di penjara Seremban dan kuartus penjara Seremban. KKM telah melaksanakan sebanyak 246 ujian saringan bersasar dan sebanyak 25 kes positif COVID-19 telah direkodkan di penjara ini. Berdasarkan penilaian risiko dan atas nasihat KKM, sidang khas bersetuju untuk melaksanakan PKPD di penjara Seremban dan kuartus penjara Seremban selama 14 hari bermula 24 November sehingga 7 Disember 2020. PKPD ini akan meliputi keseluruhan kawasan penjara Seremban termasuk blok penjara, bangunan pentadbiran serta kuartus pegawai dan kaki tangan yang melibatkan 2,080 orang penghuni. Dan SOP PKPD penjara sama sajalah dengan SOP PKPD penjara yang di penjara-penjara lain. Seperti menyekat keluar masuk, tidak membenarkan pelawat dan sebagainya. Jadi samalah, ya, boleh dirujuk kepada SOP PKPD penjara sama ada di website Jabatan Penjara ataupun MKN. Kerajaan sebelum ini juga telah melaksanakan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di daerah Kuching, Sarawak bermula 9 November sehingga 22 November 2020. Sehingga kini sebanyak 1,055 kes kumulatif positif COVID-19 telah direkodkan. Dan daripada jumlah itu masih terdapat baki 58 kes aktif yang melibatkan beberapa kluster di daerah tersebut. So, oleh itu, di atas nasihat dan penilaian risiko yang dilaksanakan oleh KKM, sidang khas bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPB di daerah Kuching sehingga 27 November 2020. Jadi selama 5 hari lagi untuk kita melihat dari segi baki kes, dan Kementerian Kesihatan akan membuat penilaian risiko. Jika didapati keadaan sudah stabil, maka akan ditamatkan pada 27 November. Tapi jika sebaliknya, Kementerian Kesihatan akan menasihatkan kita lah dari segi tindakan seterusnya. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD di Kampung Sabah Baru, Lahad Datu, Sabah bermula 10 November 2020 sehingga hari ini 23 November 2020. Sehingga 15 November 2020, 1,914 ujian saringan telah dilaksanakan dan sebanyak 200 kes positif COVID-19 telah direkodkan di lokaliti ini. Oleh itu, atas nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan tempoh PKPD di Kampung Sabah Baru, Lahad Datu selama 14 hari lagi bermula 24 November sehingga 7 Disember 2020. Pelanjutan tempoh ini bagi membolehkan saringan secara berterusan dapat dilakukan oleh KKM dan bagi membendung penularan COVID-19 di lokaliti ini. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Putra Point Nilai, Negeri Sembilan, mulai 28 November dan dilanjutkan sehingga 24 November, mulai 28 Oktober dan dilanjutkan sehingga 24 November. Sehingga kini sebanyak 436 ujian saringan telah dilaksanakan dan 314 kes positif COVID-19 telah direkodkan di lokaliti ini. Walaupun KKM telah menjalankan saringan kedua pada hari ini dan
perlu menunggu semula keputusan sampel untuk saringan kedua tersebut. Oleh itu, atas nasihat dan penilaian risiko KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di Putra Point Nilai Negeri Sembilan sehingga 30 November bagi menunggu sehingga kesemua keputusan sampel saringan kedua diperolehi. Ya. Seterusnya, kajian sebelum ini telah mengumumkan pelaksanaan PKPD di asrama pekerja lelaki dan asrama pekerja wanita syarikat sarung tangan Top Glove di Kelang, Selangor bermula 7 November 2020. Dalam sidang khas hari ini, KKM telah memaklumkan berlaku peningkatan yang ketara kes positif COVID-19 di kalangan pekerja kilang tersebut. Saya difahamkan hari ini saja sebanyak 1067 kes di kes COVID positif didapati di kalangan pekerja-pekerja kilang Top Glove ini. Malah sehingga 23 November, KKM telah melaksanakan 5,794 saringan dan sebanyak 1,889 kes positif COVID-19 telah direkodkan. Jadi, atas nasihat dan penilaian risiko KKM, sidang khas hari ini bersetuju supaya 28 kilang Top Glove di kawasan tersebut di Kelang tu, kalau tak silap saya, di Kapar 28 kilang di situ, dia banyak kilang kecil-kecil dan sebagainya. 28 kilang Top Glove ditutup secara berperingkat bagi membolehkan para pekerja menjalani ujian saringan dan menjalani proses kuarantin. Jadi akan ditutup secara berperingkat dan pelaksanaan penutupan secara berperingkat tersebut akan diselaraskan oleh Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri Selangor dengan kerjasama pengurusan syarikat Top Glove itu sendiri. Jadi kita serahkan kepada Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Selangor untuk mengambil tindakan menutup kilang tersebut. Jadi saya katakan menutup secara berperingkat 28 kilang. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Saya buka kepada soalan. Saya Dian dari RTM. Saya ada dua soalan. Yang pertama, baru-baru ini kerajaan memaklumkan akan meneliti dan merangka pelan untuk penempatan warga asing. Jadi bilakah pelan itu akan dijangka siap memandangkan kes COVID-19 melibatkan warga asing semakin meningkat? Dan yang kedua, ada peniaga yang meminta agar MKN benarkan kedai makan beroperasi sehingga pukul 12 malam di negeri PKPB. Ini berikutan terdapat peniaga yang hanya boleh mula meniaga waktu petang serta perlu menutup kedai pada pukul 10 malam dan hanya dapat berniaga beberapa jam sahaja. Okey, untuk plan jangka panjang mengenai warga asing itu, yang pertamanya dari segi perumahan. Dari segi perumahan, sebenarnya akta standard perumahan untuk pekerja asing ni telah pun diluluskan di Parlimen dan telah pun mula dilaksanakan. Dah diwartakan dan baru dilaksanakan. Jadi dari segi perumahannya lebih selesa. Tidak lagi berhimpit berpuluh-puluh orang satu bilik seperti sekarang. Dan ada minimum yang ditetapkan. Nanti saya akan dapatkan secara lebih detail daripada Kementerian Sumber Manusia. Dari segi detailnya. Seperti yang saya sebutkan baru ni, untuk apartmen 850 kaki persegi, tidak lebih daripada 6 orang yang ditempatkan. Kalau sekarang ni mungkin sampai 20 orang, mungkin sampai 25 orang. Jadi perumahan itu kita telah pun aktanya dah ada dengan jelas. Jadi majikan mesti mematuhi setiap daripada klausa di dalam klausa di dalam akta tersebut yang mesti mereka patuhi. Itu yang pertama. Yang jangka pendek sekarang ni untuk menyekat penularan COVID-19, seperti saya sebutkan, bahawa test saringan akan dilaksanakan terhadap
semua warga asing, pekerja asing seramai 1.7 juta orang tersebut. Cuma fokusnya diberi kepada negeri-negeri yang mempunyai kilang ataupun industri yang banyak, seperti di Selangor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Labuan, Negeri Sembilan dan Sabah. Ini kita fokuskan. Cuma Kementerian Sumber Manusia kena memberikan perancangan mereka yang lebih jelas. Kerana 1.7 juta ni ramai. Saya difahamkan untuk negeri-negeri yang saya sebutkan tadi ada lebih kurang 1 juta pekerja. Jadi kita tak nak timbul isu seperti dulu apabila kita arahkan mereka pergi membuat test beratus meter mungkin. Dia orang kata 1 kilometer pun ada. Because semua nak beratur dalam waktu yang serentak dalam satu masa. Jadi kita minta supaya Kementerian Sumber Manusia membuat perancangan yang lebih detail supaya tidak ada bersesak-sesak sewaktu mereka mendapatkan saringan tersebut dan dapat diselesaikan dalam tempoh berapa lama, kita nak tanya juga. Cuma kali ini dipermudahkan tidak menggunakan PCR test tetapi RTK antigen test. Jadi saya percaya hari Rabu nanti saya dimaklumkan Kementerian Sumber Manusia akan membuat pembentangan dalam jawatan kuasa teknikal pagi. InsyaAllah kita akan dapatkan lebih detail. Mengenai kedai makan tadi, saya pun banyak mendapat aduan daripada netizen, daripada ramailah yang membuat aduan. Persatuan-persatuan restoran pun membuat aduan, terutamanya bagi masyarakat orang Islam ni. Jadi mereka keluar biasanya selepas Isyak. Jadi pukul 9 baru mereka berada di restoran. Pukul 10 restoran dah ditutup. Jadi kesan kepada peniaga dan sebagainya memang tinggi, besar. Jadi tadi mesyuarat bincang perkara ini dan akhirnya mesyuarat bersetuju untuk membenarkan pembukaan restoran dan juga perniagaan-perniagaan lain sehingga pukul 12. Seperti kedai serbanika, convenience store, petrol station, kedai runcit. Ada kedai runcit kat bandar-bandar kecil, ada kedai runcit yang biasanya orang bergantung untuk membeli barang. Kita buka juga sampai pukul 12. Mana-mana aktiviti perniagaan kita buka sampai pukul 12. Kita setuju. Okey, bukan saja restoran tetapi yang lain. Alright? Bermula bila tu? Bermula segera. Cepat mungkinlah, besok pun boleh bermula. Ya, bermula besok. Assalamualaikum, saya Adila dari Bernama. Akbar sebelum ini melaporkan ada rakyat Malaysia terperangkap di Singapura akibat penutupan pintu sepadan sekaligus menghalang mereka berulang-alik dari Johor seperti kebiasaan. Dan disebabkan kos hari hidup yang tinggi di Singapura, mereka terpaksa hidup sebagai gelandangan di republik itu. Difahamkan juga ramai yang tidak mengambil peluang skim pengaturan ulang-alik berkala untuk pulang bercuti dan bertemu keluarga di Malaysia berikutan pelbagai kekangan termasuk dari segi keuangan dan peraturan majikan mereka di republik itu. Dan adakah kerajaan Malaysia dan Singapura akan berbincang untuk memberi kelonggaran dengan membuka pintu sepadan dan membenarkan mereka yang terlibat berulang-alik secara harian? Dan soalan saya kedua, terdapat artis dijangkiti COVID-19 dan beliau menyertai satu program hiburan walaupun SOP ketat telah digariskan. Adakah kerajaan akan mencadangkan agar sebarang acara hiburan ditangguhkan terlebih dahulu buat masa ini? Okey. Dari segi rakyat kita yang berada di Singapura, ya, mereka memang boleh balik, ya, memang boleh balik. Tidak ada sekatan kepada rakyat kita yang ingin pulang ke Malaysia. Tidak boleh. Tidak ada masalah. Malah pasangan mereka yang bukan warga negara pun kita benarkan, ya, dengan syarat memohon melalui immigration, melalui My Travel Pass, ya. Tetapi untuk ulang alik, kita tahu ada ramai rakyat kita, saya difahamkan hampir 200,000 rakyat kita yang bekerja di Singapura berulang alik melalui menggunakan motosikal dan sebagainya. Perkara ini masih dirundingkan oleh Kementerian Luar kerana ianya melibatkan kerjasama dua hala. Melibatkan kerjasama antara Malaysia dan Singapura. Jadi saya difahamkan cadangan SOP telah pun disiapkan oleh Kerajaan Negeri Johor
ya, Kerajaan Negeri Johor bersama dengan Kementerian Jabatan Kesihatan Negeri Johor telah pun siap SOP-nya dan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan Kementerian Kesihatan akan serahkan kepada Kementerian Luar, dan Kementerian Luar lah akan berbincang. Mula-mula dia kena bersetuju dari segi SOP dulu. Because kalau dia setuju, Kementerian Luar akan bincang. Sebelum tu kita minta Kementerian Kesihatan berbincang dengan Kementerian Kesihatan di Singapura dari segi SOP tersebut. Dan lepas itu kalau dah ada persetujuan, barulah Kementerian Luar dengan Kementerian Luar akan berbincang dari segi kebenaran rentas negeri berulang-alik tu. Dan kalau boleh, dan kita pun dah minta supaya MKM mendapatkan lebih detail tentang pekerja kita yang berulang-alik tu. Selama ni tak tahu apakah mereka masih bekerja, telah diberhentikan, ataupun masih bekerja tetapi tanpa gaji. Kita tak tahu. Ya, kita minta MKN dapatkan lebih detail tentang masalah yang dihadapi oleh pekerja Malaysia yang berulang-alik ke Singapura ni. Jadi Kementerian Luar lah yang akan menentukan. Mengenai artis, saya tahu seorang artis difahamkan telah positif COVID semalam dilaporkan, tetapi Kementerian Kesihatan sedang meneliti sama ada positif itu berlaku sewaktu dia membuat persembahan atau berlaku di luar. Dia di luar, ya, berada di rumah, dan rumah dia di KL, bermakna di dalam kawasan PKPB. Jadi Kementerian Kesihatan sedang menilai sama ada dia jangkitan di dalam ataupun jangkitan berlaku di luar. Dan difahamkan besar kemungkinannya jangkitan itu berlaku di luar, bukan di dalam sewaktu persembahan. Dan bagi segi penangguhan dan sebagainya, kerana hiburan ini di bawah Kementerian Komunikasi, jadi saya akan bawa perkara ini ke Kementerian Komunikasi untuk mereka pertimbangkan sama ada mereka perlu untuk menangguhkan atau tidak. Saya akan serahkan kepada Kementerian Komunikasi. Okey. Saya ada dapat soalan daripada tak ada apa-apa ya, daripada netizen ni. Jadi dia tanya tentang institusi memandu yang ditutup. Sebenarnya MOT telah pun membuat pembentangan dan kita telah bersetuju dah lama dah ni untuk institusi memandu menjalankan operasi. Tapi untuk memaklumkan kepada institusi memandu, kita serahkan kepada Kementerian Pengangkutan. Ya, memang kita buka, tetapi SOP-nya ketatlah. Dari segi SOP-nya adalah SOP yang ketat yang telah pun kita keluarkan kepada Kementerian Pengangkutan. Ini satu lagi soalan tentang adakah masih perlu isi buku sedangkan saya dah scan menggunakan MySejahtera. Tak perlu, satu je. Kalau buku dah scan MySejahtera, tak perlu isi buku. Kalau tak scan MySejahtera, isi buku. Either or, antara satu, ya. Ini saya respon kepada, setiap kali saya akan respon kepada netizen punya soalan, ya, insya-Allah. Seperti saya kata, netizen juga banyak membantu pihak saya dari segi melihat kepada SOP dan juga tindakan-tindakan yang saya umumkan kadang-kadang mendapat pandangan daripada netizen sekalian. Jadi terima kasih banyak. InsyaAllah setiap minggu, setiap hari saya PC, saya akan cuba jawab apa yang dibangkitkan oleh mereka. Okey, terima kasih sekali lagi. Seperti biasa, pesanan saya, amalkan kawalan kendiri, jaga SOP bagi memastikan diri, keluarga serta masyarakat di sekitar kita selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.